Pembukaan yang lebih jauh. Tapi Yuhai akan cuba untuk dibantu di bahagian kiri ni. Ada beberapa bom asap akan dibaling terlebih dahulu ke bahagian kiri. Mari kalau kita lihatkan sekarang ada hanya seorang di bahagian kiri. Kanan Time Entertainment masih lagi melihat kepada mereka. Mungkin mereka harus untuk mengeluarkan terlebih dahulu beberapa pemain yang ada di bahagian kiri mereka ketika ini. Snipes memegang Yuhai. Masa yang begitu banyak untuk membantu Yuhai dalam situasi yang agak berbahaya ni. T2K berpecah 1-3. Dan GK betul akan masuk ke bahagian kiri Geek Fam. Jadi dua pasukan yang perlu untuk diberikan perhatian oleh Geek Fam. Tapi T2K mungkin akan membantu mereka selepas ini. Kerana T2K menghantar Sandash. Dan Sandash akan dekat dengan Satan yang ada di bahagian bawah sana. Mereka juga kena bergerak masuk ke dalam belatan. 22 minit sudah perlawanan. Hyde bersama salah satu pemain mereka sekarang ini meletakkan fokus kepada pemain-pemain Geek Fam. Tapi kalau belatan yang seterusnya masih lagi pergi ke Geek Fam, saya rasa mereka hanya perlu untuk menunggu sahaja mana-mana pasukan yang cuba untuk melanggar mereka. Damrut seperti biasa. Sebagai seorang supporter, hanya perlu untuk menunggu saja siapa yang muncul. Tapi Yuhai, tembakan mini party yang tepat berjaya untuk mengena satu ataupun dua, tak silap saya tadi. Berikan damage yang begitu banyak. Dan kalau sekarang ini Snipe membuka formasi mereka dengan lebih meluas. Nampak ada seorang pemain di bahagian bawah ataupun sebenarnya kenderaan itu jatuh ke bahagian bawah. Snipe akan mengumpul info kepada rakan-rakan yang lain. Di manakah keberadaan pemain-pemain GK ini? Hyde dapat dilihatkan tadi di bahagian kiri. So ada beberapa bom asap yang telah pun dibaling. M249 untuk Hyde. Tapi dia dah nampak kedudukan Hyde dan Snipe mungkin akan cuba selepas ini. Tapi malangnya bom asap telah pun menutupi dirinya. Oh, tapi dia nampak. Dia tengah tunggu timing je untuk melepaskan tembakan tersebut. Tapi tidak mahu untuk terlalu overcommit sebab dia tahu kalau dia melepaskan tembakan semestinya rakan sepasukan pemain tersebut akan memperhatikan juga ke arah Snipes. Satu disiplinnya agak baik dekat situ. IHC masih lagi ada 3 orang pemain. IC nyawa dia rendah. Dan sekarang ini IHC belum lagi dapatkan kawasan bulatan. So satu-satunya cara untuk mereka menyelin masuk adalah untuk melanggar kompon yang dipegang oleh Reject. Kalau diorang pergi ke bahagian lereng itu, mereka akan dihintai bukan sekali oleh satu pasukan, malahan mungkin 4-5 pasukan yang berbeza. Membuatkan mungkin kompon itu adalah pilihan terbaik untuk mereka. Tapi Mika dapat meletupkan Exozip. Satu saya lagi pemain Time Entertainment yang tinggal. Yuhai cuba untuk memancing tembakan tapi tidak berjaya untuk mendapatkan apa-apa informasi tambahan Reject pada waktu ini. Sempat untuk menghalang kemarahan IHC dengan mudah dengan satu lagi pemain IHC. Terus saja dihabiskan. Dan 2 saja pemain berbaki. Dah nampak dah kelibat tersebut. Justice ready dengan net tersebut berjaya untuk meletupkan Ziol. Satu saya lagi net diperlukan untuk menyelesaikan segala-galanya. Dan IC memang tak boleh buat apa. Kena serpihan net je dia akan gone. Tapi dia memilih untuk masuk ke bahagian dalam. Tapi nyawa yang tidak berapa banyak itu bukan satu perkara yang mencukupi untuk beliau melakukan clutch mungkin 1 lawan 3. Apatah lagi 1 lawan 4. Reject masih lagi dengan full squad. Hari yang baik untuk Reject. Walaupun kita lihatkan Geek Fam macam tak banyak pun kill orang, tapi sebenarnya mereka dah ada 8. Tak banyak pun pemandangan untuk kita lihatkan Geek Fam jatuhkan sesiapa. 8 sudah ada untuk mereka. Tapi T2K Jane telah terbuka. Hope bom yang agak baik berjaya untuk dapatkan Jane. Rick sekarang ini sedang merapatkan diri ke bahagian kanan. Begitu juga salah seorang pemain GK. Jatuh si Ragnar. Dia akan terus pulang ke lobby. Tapi ada 2 ke 3 bom yang telah pun dibaling ke kawasan ini. Rick akan bersembunyi kembali. Prune kembali. Api-api akan dibaling ke hadapan sana. 5 telah pun ada untuk mereka. Tapi bulatan akan pergi ke utara. Dan ini akan memaksa beberapa pasukan untuk bergerak ke hadapan. Tapi Snipe akan jatuh. Yuhai dapat Satan. Falcon dan juga Geek Fam bersebelah. Tapi mereka diletupkan pula ketika ini. 2 saja yang masih lagi berdiri untuk Geek Fam. Ya, Geek Fam ditekan kau-kau oleh Falcon yang sekarang ini berpecah. Ada pemain Falcon yang berada di bahagian utara. Dan 3 daripadanya betul-betul memfokuskan ke arah Geek Fam pada waktu ini. Snipes mungkin tak ada masalah untuk diangkat. Tapi Mika di bahagian hadapan perlu untuk menjaga diri beliau daripada dihabiskan secara langsung supaya boleh diangkat kembali. Tapi kalau kita lihatkan di dalam minimap tersebut, Geek Fam di dalam keadaan yang agak tertekan juga. Mereka kena selamatkan rakan pasukan, kena bergerak sedikit ke bahagian hadapan untuk masuk ke dalam bulatan yang berikutnya. Yang telah pun ada satu pasukan di hadapan mereka, iaitu Besiktas yang masih lagi berbaki 2 orang. Tapi itulah dia last pemain terbaru yang dibawa masuk untuk Falcons. Kali ini pun boleh dikatakan untuk Falcons, selepas mereka melakukan pertukaran itu juga, mereka telah pun menunjukkan satu perkembangan yang agak positif. Tetapi waktu dia puji last dijatuhkan. Tapi dapat juga dapat. Dapat dua-dua. Boleh tak mati. Dapat dua-dua. Damrut cuba untuk dilagak 2 kali. Cuba untuk dilagak. Kedua-duanya dinafikan oleh Damrut. Tembakan dia baik sekali. Sampai
diambil Brody oleh seorang double sebentar tadi. Tapi sekarang ini mereka memerlukan bantuan. UI akan datang ke hadapan, memberikan bantuan. Dilanggar begitu saja. Snipe terlampau awal, terlampau gila. Dia dikeluarkan ataupun dia ambil jatuh. Tetapi Falcon rata untuk mereka dan Snipe. Alahai malangnya. Disebabkan tadi dia terlampau agresif. Dia terjatuh dan menjadi macam banyak. Ya ampun, untuk Falcons itulah dia satu tamparan hebat untuk mereka. Terlalu yakin, overconfident. Padahal tadi Geek Fam yang mereka jatuhkan itu belum ada satu pun yang mereka berjaya untuk singkirkan secara langsung. Tapi mereka tetap melakukan satu full execution, mengakibatkan sekarang ini mereka terkeluar. Dan Geek Fam dah ada 13 mata singkir, hampir-hampir menyamai Chicken Dinner. Kalau tak dapat Chicken Dinner sekalipun dekat sini, Geek Fam dah ada mata yang banyak. Bukan setakat itu, yang paling penting sekarang ini mereka dah pun memintas poin untuk kedudukan tempat yang pertama disebabkan IHC juga dah pun terkeluar daripada persaingan kita pada waktu ini. Dengan Geek Fam masih lagi ada 3 bulatan yang berikutnya. Geek Fam dah ada kedudukan yang agak baik sebenarnya di bahagian kanan. So 5 pasukan terakhir ini di 5 penjuru yang berbeza. Cuma siapa yang macam tersembunyi Oh, GK tersembunyi di situ, di celahan pemain-pemain T2K. Mana dia? Ada tu hujung. Hujung kiri? Ya, hujung kiri kalau ikutkan dari minimap. Baik, hujung kiri nampaknya. Tapi ada salah lagi. Satu lagi pemain bercetuk dilanggar. Justice pergi ke depan. Bahkan berseorang break memang begitu menakutkan. Tapi sebenarnya ada bantuan juga daripada bahagian belakang Hyde yang mengganggu. Akibatkan ketika ini T2K hanya berbaki Sundash. BGK reject T2K dan pasukan dari Malaysia Geek Fam ada di sini. Satu perlawanan yang agak menarik bakal berlaku selepas ini. Adanya Nepal, adanya Jepun. Juga kita ada Besiktas Esport dari Turki. Yuhai memberikan tekanan kepada Duelo yang cuba untuk masuk ke bahagian kanan ni. Nyawa tidak begitu banyak, jatuh di Tun Biru. Tetapi daripada bahagian hadapan ini, Justice kaki yang terkeluar. Tapi Yuhai tak dapat pula kejatuhan tersebut. Lalu dapat satu titik je dia dapat membenarkan sekarang ini untuk dia mencari lagi pemain yang lain. Tetapi Sandai mencari dan terus mencari di bahagian bawah sana ada 2. Tetapi dia akan terkeluar. Kedua-dua pemain ini jauh tinggal setitik saja Zul. Ya, tapi ini memang akan memberikan peluang yang besar untuk Geek Fam mendapatkan win dari Chicken Dinner sebab kali ini nyawa lalu dapatkan ini rendah. Diva menembak, Mika cuba untuk dijatuhkan tapi Mika akan terjatuh. Yuhai datang untuk memberikan bantuan, berjaya untuk mendapatkan trade tersebut. Tapi sekarang ini bergantung pada Besiktas. Desi tinggal seorang, tembakan dilepaskan, double dijatuhkan. So ini adalah situasi 1v1 atau mungkin 1v2 sebenarnya. Tapi apapun untuk Geek Fam, mereka dah pun sahkan mata singkiran ke-15 tersebut dan Mika telah pun diangkat kembali. So sekarang ini advantage untuk Geek Fam dapatkan Chicken Dinner yang seterusnya untuk mereka. Benar sekali, tetapi Mika cuba untuk mendekat daripada bahagian atas. Satu tembakan rambang terlebih dahulu dilakukan. UI tinggal bersorangan. Tapi 1 lawan 1. Yang benar itulah dia. Win with Chicken Dinner akan diperoleh untuk Malaysia Geek Fam. Percaya untuk memperoleh kemenangan tersebut akhirnya. Begitu lama sebenarnya mereka mencuba. Akhirnya untuk pusingan kali ini mereka dapat juga. Dengan yang keempat adalah untuk Malaysia. Ya, menebus kekecewaan mereka untuk mendapatkan win-win Chicken Dinner yang kedua di Miramar tadi. Akhirnya win-win Chicken Dinner yang kedua keseluruhan menjelma juga untuk Geek Fam kali ini.